Walau nyawa jadi taruhan, amanah ini harus diselesaikan. Arahan Ketua Penolong Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN, Kolonel Muhammad Sakri Husin, itu diberi kepada anggota perundingnya dalam usaha mengeluarkan jenazah mangsa dan kotak hitam pesawat penerbangan Malaysia MAS MH17 dari lokasi nahas di wilayah Donetsk, timur Ukraine, 17 Julai 2014. Dugaannya bukan calang-calang, risiko berdepan dengan puak pemisah, komunikasi bahasa jarak perjalanan dan berpuasa selama 18 jam menjadikan tugas amat mencabar. Bagaimanapun amanah Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, untuk mengetuai kumpulan 12 atau The Dozen Person dalam proses rundingan itu kemas digalas. Malah sepanjang perjalanan ke wilayah itu yang dikuasai kumpulan pemisah Donetsk, DSG, beliau turut mengingatkan 11 anggotanya supaya terus berdoa, selain tidak henti berdoa agar urusan dipermudahkan dan mereka dilindungi. Kita usahakan yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Allah, katanya dalam wawancara bersama Berita Harian. Disifatkan sebagai misi berani mati keupayaan kumpulan 12 atau The Dozen Person menyelesaikan proses rundingan dalam tempoh 24 jam 3 hari. Selepas insiden berkenaan mengagumkan pelbagai pihak, rundingan diselesaikan tanpa tuntutan atau syarat oleh DSG atau pemimpinnya, iaitu Alexander Borodai, yang mengisytiharkan dirinya sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk. Sakri berkata gambaran diberi Kedutaan Malaysia dalam taklimat di Kiev, Ukraine, sebelum rundingan adalah berbeza dengan situasi sebenar di Donetsk. Beliau berkata sebaik dihubungi Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, kira-kira jam 5 pagi waktu Ukraine pada 20 Julai 2014, yang mengarahkan kumpulan 12 memasuki wilayah bergolak segera. Pasukannya nekat menjayakan misi. Perdana Menteri ketika itu mengarahkan pasukan kecil dibentuk bagi rundingan 3 perkara, iaitu supaya semua mayat mangsa yang ditempatkan di dalam gerabak kereta api dingin beku dibawa keluar dari Torres ke Kharkiv, mendapatkan semula 2 kotak hitam bagi siasatan dan memberi akses lokasi nahas kepada pasukan penyiasat. Saya diarah menghubungi Borodai menerusi nombor telefon bimbit yang diberikan Perdana Menteri ketika itu, tetapi oleh kerana Borodai tidak fasih berbahasa Inggeris, saya diminta untuk berhubung dengan orang kepercayaannya, iaitu Mr. Sergei, katanya. Sebaik persetujuan awal diperoleh, Sakri dan anggotanya bergerak ke Donetsk pada jam 4 petang. Pada hari yang sama menaiki 2 van ke Kharkiv yang mengambil masa 6 jam dari Kiev. Ia turut disertai pakar komunikasi, doktor perubatan, pakar patologi dan pengecaman mangsa bencana DVI, jurubahasa tentera, pegawai pasukan khas penyelamat dan bencana Malaysia SMART, serta anggota komando bagi tujuan perlindungan. Bagaimanapun tiada senjata api dibawa atas faktor keselamatan kecuali jaket kalis peluru. Kami tiba di Kharkiv kira-kira jam 10 malam dan sepanjang perjalanan 477 km itu kami menempuh 2 sekatan jalan raya. Di pusat pemeriksaan pertama kami ditahan hampir sejam dengan dokumen pengenalan diri diambil dan diperiksa secara ketat sebelum dibenar meneruskan perjalanan, katanya. Ketika menyambung semula perjalanan ke Donetsk jam 8 pagi keesokan harinya, beliau menerima khidmat pesanan ringkas SMS daripada sumber yang memintanya berpatah balik. Selepas pergerakan misi rahsia itu dikesan pihak berkuasa Ukraine dengan kemungkinan mereka boleh ditahan pada bila-bila masa sahaja. Kejadian tidak jauh dari sempadan yang memisahkan Ukraine dan Donetsk. Itu detik paling kritikal. Kami juga perlu menempuh 10 lagi sekatan jalan raya tentera Ukraine yang bersenjata berat, termasuk kereta kebal dan artileri. Saya beritahu sumber, misi ini perlu disempurnakan. Pasukan kami nekat meneruskan misi ke Donetsk.
dan serahkan diri kepada Allah, katanya yang tiba di sekatan jalan raya ke-10 yang dikawal tentera pemisah kira-kira jam 2 petang pada 21 Julai 2014. Sebaik memaklumkan tujuan ke Donetsk, Sakri berkata mereka disapa oleh anggota tentera. "You are late. Mr. Borodai is expecting you." "Kamu lewat. Encik Borodai menunggu kedatangan kamu." Itu katanya. Di sebalik raut wajah ganas tentera pemisah, mereka melayan kami dengan baik dan memberi perlindungan keselamatan yang ketat, katanya. Kenderaan kumpulan 12 atau The Dozen Person dikawal rapi ke bangunan pentadbiran serantau Republik Rakyat Donetsk yang menempatkan pejabat Borodai. Sebelum dibawa ke tingkat 6, rundingan tertutup berlangsung antara Sakri dan Borodai bersama orang kepercayaannya, Perjin Andre, dengan dibantu jurubahasa tentera Kapten Dr. Muhammad Zainizam Zainal di tingkat 11 sebelum persetujuan dicapai berhubung ketiga-tiga tuntutan berkenaan. Sakri berkata Borodai juga mahu urusan penyerahan kotak hitam dan mayat dipercepatkan kerana mereka mendapat tekanan pihak antarabangsa selain berdepan risiko diserang tentera Ukraine. Borodai cuma meminta diberi sedikit masa menyiapkan proses dokumentasi selain menguruskan bahan bukti berkaitan termasuk mayat mangsa yang ketika itu berada dalam gerabak kereta api di Torres. Beliau meminta saya menandatangani surat akuan serah terima bahan bukti. Saya memaklumkan perkembangan proses rundingan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Razak bercakap dengan Borodai dan memberitahu kerajaan Malaysia menghargai komitmennya menjayakan proses rundingan itu, katanya. Sakri mengakui gentar berdepan dengan Borodai, namun layanan mesra sepanjang rundingan berlangsung membuatkan kumpulan 12 atau The Dozen Person selesa. Selesai berunding, kumpulan 12 meminta izin untuk bersolat dan mereka terkejut apabila Borodai menawarkan bilik pejabatnya. Sebaik mengetahui kami berpuasa, beliau mengarahkan pegawainya membawa kami ke hotel berhampiran untuk berehat dan berbuka puasa sementara menunggu majlis penyerahan kotak hitam dan sidang media, katanya. Cerita beliau lagi berlaku sedikit ketegangan di hotel berkenaan selepas rundingan antara pihak Borodai dan Wakil Pertubuhan bagi Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE yang dianggap pro-Ukraine menemui jalan buntu. Sakri tidak mengetahui rundingan di hotel berkenaan membabitkan OSCE. Apabila terlihat kelibat saya, Borodai memanggil saya masuk ke bilik mesyuarat tetapi dihalang oleh wakil OSCE. Untuk tidak mengeruhkan keadaan, saya sekadar mengangkat tangan dan berundur sebelum bersiap sedia untuk berbuka puasa. Ketika itulah wakil OSCE yang awalnya mengherdik saya merayu untuk berunding selepas perbincangannya bersama Borodai gagal. Saya tolak tawaran itu dan memintanya beredar supaya saya dapat berbuka puasa dengan tenang, katanya. Sebaik kotak hitam MH17 diserahkan kepada kumpulan 12. Ia diperiksa rapi oleh Pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Major Muhammad Mustafa Omar, di hadapan puluhan wakil media tempatan dan antarabangsa. Dengan majlis itu turut disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Sakri dan anggota pasukan perundingnya kemudian diberikan kebebasan untuk mengatur perjalanan pulang ke Kharkiv, menaiki kereta api, membawa pulang kotak hitam bersama 282 mayat dan 87 bungkusan plastik, mengandungi cebisan mayat yang sudah siap ditempatkan di dalam gerabak dingin beku. Ketika kereta api tiba di sempadan Donetsk, Kharkiv, tentera Ukraine melakukan pemeriksaan. Ketika itu saya berbisik kepada Major Mus Muhammad Mustafa Omar yang menjaga kotak hitam MH17. Barang itu amat bernilai, walau apa terjadi sekalipun, tentukan benda ini selamat dibawa keluar. Jika perlu, kita pertahankan. Walau dengan nyawa sekalipun, nasib menyebelahi kami, tidak ada apa yang berlaku, kata beliau. Setibanya di Kharkiv, berlaku pula perebutan pelbagai pihak, termasuk Ukraine dan Amerika Syarikat, mahukan kotak hitam berkenaan. Biro Penyiasatan Persekutuan FBI menuntut supaya kotak hitam diserah kepada mereka. Malah saya juga didatangi 3 individu yang memperkenal diri sebagai pihak perundangan Ukraine. Dia baca panjang undang-undang mereka dan saya memahaminya.
Namun saya tahu apa niat mereka. Dengan bersahaja saya menyatakan kotak hitam itu datang dari MH17 milik penerbangan Malaysia yang ditembak jatuh di Donetsk, bukannya Ukraine. Mereka perlu minta kebenaran daripada DSG, katanya sambil menambah. Borodai juga berpesan supaya hasil siasatan kotak hitam itu diserahkan kepada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO supaya dunia tahu situasi sebenar. Kotak hitam itu kemudian diserahkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman. Seterusnya diterbangkan ke Farnborough, London menggunakan pesawat khas dengan kawalan ketat pegawai keselamatan Malaysia dan Belanda untuk proses siasatan. Yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti.